Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Dengar. Dengar. Okey, nanti kita start pukul 9 ya, lagi 5 minit. Okey. Okey, saya minta nanti semua buka kamera supaya saya tahu saya bercakap dengan ada orang kan. Okey. So hari ni kita ada 16 orang. Tak apa. Nanti untuk hari ni kita setengah jam je. Jadi apa yang kita belajar hari ni nanti saya akan share dalam grup WhatsApp dan Google Classroom. Okay, di akhir ni nanti semua orang kena ada soalan sikit lah. Okay, bila saya tanya soalan, baru buka mic. Boleh? Kalau boleh, buat tanda best. Okay, good. Jadi, kita boleh mula sekarang? Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk hari ni sebenarnya kelas pendidikan kesihatan. Kita relax-relax, santai-santai je. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana untuk keselamatan keselamatan diri kan. Maknanya
saya dah ajar macam mana untuk mengelak daripada sentuhan selamat. Ingat tak sentuhan selamat saya ajar itu? Okey, daripada sentuhan selamat tu apa jadi kalau orang pegang awak, orang yang maknanya ada bahagian-bahagian yang awak tak boleh kena pegang. Betul tak? Ingat tak? Lepas tu sebelum cuti hari tu saya ajar juga tentang pasal nyamuk. Betul tak? Jadi pasal nyamuk, kita tak nak cerita dah pasal nyamuk. Minggu lepas pun, hari tu pun saya dah bagi video nyamuk. Lepas tu awak dah tengok nyamuk boleh mendatang pelbagai macam penyakit kan? Betul tak? So hari ni kita nak belajar tentang keselamatan. Okay? Tentang keselamatan. Kalau dalam buku teks awak tu, muka surat 86. Buku teks pendidikan kesihatan awak tu muka surat 86. Okay. Jadi keselamatan. Yang ini memang selalunya awak kena tahu. Jadi nanti bila saya minta buka mic, awak boleh bercakap, boleh? Ya. Muka surat 86. Muka surat 86. Buku PJ dan PK 86. Okey, boleh? Okey, jadi saya ada sediakan slide. So nanti bila saya minta awak ceritakan, so seorang-seorang nak bercakap, buka mic dan ceritakan awak punya pengalaman. Boleh? Okey. So saya nak present. Sekejap. So okay. Okay, slide ni yang ini saya akan share dengan semua orang nanti. Okay, saya akan share dengan semua orang. So sekarang ni saya so tajuk keselamatan. Okay, Okey, yang pertama hari ni awak mesti boleh tahu apa tu maknanya ancaman ke sekeliling. Kalau awak tengok tu dalam buku teks awak macam-macam ya. Macam-macam ancaman dekat dalam persekitaran kita. Okey, hari ni awak dapat tahulah. Kemudian dapat menyatakan persekitaran yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey, tengok sini maksud ancaman sekeliling. Ini makna dia. Maksud ni makna dia. Makna dia adalah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya pada ya, dengar tak? Muka surat berapa tadi? Muka surat berapa tadi sebab saya 86. Oh, okey. Dah jumpa. Okey, jumpa ya. Okey, ancaman tu maknanya keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Diri awak lah. Okey, kita tengok apa situasi yang mengancam keselamatan awak. Yang ini yang paling awak kena tahu. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama sekali adalah menerima pemberian daripada orang yang tak dikenali. Ada tak mak ayah awak pesan supaya jangan terima apa-apa je daripada orang yang awak tak kenal? Siapa ada? Ada, betul tak? Siapa? Betul. Ayah awak cakap macam mana? Jangan ambil. Jangan ambil kan? Jangan ambil pemberian daripada orang lain. Orang bagi awak gula-gula ke, orang bagi awak duit ke, kan? Kalau orang yang awak kenal, awak ambil tak? Tak. Tak juga. Jangan ambil juga. Ikut keadaan. Macam mana ikut keadaan tu macam mana? Kalau dia tak selamat, tak payah. Kalau selamat, boleh.
Kalau awak kan orang yang awak kenal pun, kalau dia ajak, okey mari sini, saya nak bagi awak sesuatu, tapi kita duduk dekat, tapi awak kena ikut saya. Jadi awak jangan ambil. Jangan terima pemberian dengan orang yang awak kenal ataupun tak kenal. Tapi kalau ayah atau mak awak, kakak awak bagi, ambil lah kan. Kalau dia bagi duit, awak takkan tak nak ambil, betul tak? Jadi kena ambil lah. Okey. Dan seterusnya kita tengok. Bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Ni siapa yang selalu pergi taman permainan seorang ni? Siapa? Ada tak sekarang siapa yang pergi lagi taman permainan? Sekarang ni tak boleh pergi kan? Sebab apa? Sebab ada COVID-19. COVID-19. Okay, good. So sebab ada COVID-19 ni, jadi kita tak boleh nak pergi taman permainan. Sebab apa? Sebab Ya. Sebenarnya saya ada taman permainan dekat belakang. Lepas tu rumah pergi ke saya. tak? Jadi kita tak boleh pergi sebab taman permainan tu tempat umum. Jadi kita tak tahu kawan-kawan kita tu dia daripada mana. Sebab sementara waktu ni kita tak boleh pergi taman permainan. Okey, kalau pergi pun kita tak boleh pergi seorang-seorang. Sebab boleh mendatangkan bahaya. Okey, mendatangkan bahaya pada diri awak. Saya ada. Ada apa? Ada apa? Saya ada taman permainan dekat dalam rumah lah. Dalam rumah? Permainan lah. Mak ayah awak beli kan? Macam permainan beli. Kalau sendiri punya tak apa. Ni taman permainan yang dekat luar. Yang kena share dengan orang ramai. Jadi tak boleh. Okey? Okey. Seterusnya, melayari internet tanpa pengawasan ibu dan bapa. Sebab apa? Yang ini semua orang. Sekarang ni semua orang selalu melayari internet. Tengok internet, main, Facebook, main Instagram. Sekarang orang main apa? TikTok, betul? Siapa ada TikTok? Tak nak mengaku. Okay? Jadi ada orang main TikTok kan. So, Haris ada. Haris ada TikTok. Saya tak ada tau. Tapi YouTuber yang saya kenal adalah. Jadi ada yang tengok YouTube kan. Jadi media sosial ni awak tengok tanpa pengawasan. Maknanya bila awak nak tidur pun awak tengok. Awak maknanya awak tengok tu tanpa pengawasan. Mak awak tak ada pun awak tengok. Jadi awak mungkin dapat jumpa perkara-perkara yang tak sepatutnya awak baca. Kan. Jadi kemungkinan juga awak tahu tak dekat media sosial ni orang ramai sangat boleh mengecam. Tengok muka orang yang saya tunjuk ni, dia jadi sedih lah. Maknanya kalau katakan dia bagi komen tu, orang komen dia balik kan. Jadi dia jadi bully cyber. Maknanya bully cyber ni bila orang kecam dia tu, tahu tak kecam, dia kata orang ni dan sebagainya, dia upload gambar diri dia je. Contoh, awak masuk gambar diri awak, kemudian orang komen teruk. Jadi apa awak rasa? Sedih tidak? Apa awak rasa kalau orang cakap tentang diri awak teruk, kan? Awak ni cakap apa? Nak cakap buka mic. Kesian je. Kita kena ada rasa tanggungjawab dengan apa yang kita buat. Jadi maknanya kalau katakan, sekejap ya, ada orang nak masuk. Okay, kalau katakan berlaku macam tu, jadi sebab itulah mak ayah awak perlu tahu apa yang awak tengok. Dan kalau main TikTok, awak perlu tahu, okay, yang mana elok, yang mana tak elok. Sebab TikTok ni dia campur kat dalam tu. Jadi yang tak elok jangan tengok. Okay, ini berkenaan dengan internet. Kemudian berjalan seorang diri di tempat sunyi. Nampak orang ni berjalan, dah lah tak ada orang, lepas tu jalan-jalan pula tu. Apa jadi kalau dia berjalan seorang-seorang? Siapa boleh beritahu saya? Kena colek. Kena colek. Lagi?
Kena rogol. Kena rogol. Lagi? Sesat. Sesat. Bagus. Itu apa yang Lagi? saya nak cakap, sesat. Lagi apa lagi? Boleh macam-macam lagi boleh. Dia boleh kena rompak. Kan? Kena pukul. Betul? Jadi dia macam-macam lagi. Kena bully. Kena pukau. Kena pukau. Okey, pukau tu macam mana? Siapa boleh beritahu? Kena pukau tu macam mana? Astagfirullah. Kena pukau tu macam mana? Kena rasuk. Kena rasuk. Amboi, kena rasuk Okey. Mungkin ada hantu lah kat sana sebab tu boleh jadi kena rasuk. Okey, jadi kita ni. macam apa? Macam ni. Apa tu? Apa yang awak tunjuk jam tu? Cikgu. Ya. Macam ni. Okey, kalau buat macam tu kena rasuk. Awak ni terlalu banyak nak. tengok Tak cerita. Awak terlalu banyak tengok cerita kartun ni. Dia tak adalah kena rasuk kalau awak buat macam jam macam tu, tak ada. Tak adanya. Kan? Tapi okey, sekarang Salah kita saya. tengok. Salah kan? Betul. Okey, sekarang kita Saya tengok. salah. Ya. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Langkah untuk mengelakkan diri daripada situasi mengancam diri. Kita tengok muka surat 87. Okey, langkah-langkah dia adalah jangan terima pemberian daripada orang yang tak dikenali. Ni kita dah beritahu tadi. Jangan terima. Orang tadi ni bagi apa tadi? Bagi gula-gula je. So jangan terima. Lollipop. Dia bagi. Dia bagi lollipop kan. Dia bagi apa pun jangan terima. Lollipop dengan gula-gula kapas tu benda yang lain tau. Okey, seterusnya berjalan secara berkumpulan. Jika melalui tempat sunyi. Ini bukan tempat sunyi ni. Ni dia melintas jalan kan. Jadi ni saya tak jumpa gambar melalui tempat sunyi. Jadi kalau awak lalu kat lorong-lorong tu jangan jalan seseorang. Jalan ramai-ramai. Yang ini sekiranya ada orang beritahu guru atau ibu bapa. Nampak tu? Nampak tak yang lelaki tu ketawa kan, perempuan tu sedih je. Apa dia buat? Sebenarnya dia tengah buat apa? Siapa boleh beritahu? Membuli. Membuli ataupun dia mengejek. Kan? Lagi? Apa lagi? Kalau kawan-kawan awak buat awak macam ni, awak kena terus bagi tahu kepada cikgu ataupun ibu bapa awak. Kalau awak boleh cakap dekat mak ayah awak cakap kat mak ayah awak, ataupun awak boleh cerita kepada cikgu. Yang mana awak selesa. Okey? Boleh? Okey. Seterusnya. Okey, mengelakkan diri daripada seorang diri di tempat sunyi. Ni dia main. Ni sebelum COVID lah ni dia main ni. Kalau tengah COVID tu tak boleh main. Kecuali kalau awak ada papan gelosor ni kat rumah awak. Yang kat dalam rumah, yang ada letak dekat ruang tamu awak tu. Boleh lah main papan gelosor kat dalam rumah tu. Tapi papan gelosor kat dalam rumah tu pendek kan. Jadi jangan main. Okey. Yang ni risiko jika tidak mengambil langkah untuk mengelakkan situasi mengancam keselamatan diri. Ini yang kawan awak beritahu tadi. Dicolek. Nampak? Ada perempuan tu orang lelaki tu dah nak tarik dah tu. Okey, kalau orang yang colek ni dia buat apa? Cuba beritahu saya. Apa yang orang jahat ni, siapa boleh bagi ideas? Kalau orang jahat ni bila dia colek, apa yang dia buat? Dengan Dia potong kita, jual kita. Dia potong kita. Awak daging. Kita bukan daging. Dia ambil badan kita. Dia ambil badan kita. Dia jual kita. Dia jual. Jadi Macam target. Organ. macam hak organ. Macam mana macam hak organ? Apa kalau awak kan, awak rasa orang yang colek tu dia buat apa pada orang yang dia colek tu?
Gol. Dia pukul lagi. Apa lagi dia buat? Tarik tangan. Macam tu. Rogol. Rogol. Kena. Ha. Kena. Kalau dia dah potong, kalau kalau dia potong kita, matilah kita. Terus mati. Awak tahu orang yang dicolek tu, dia ada, okey kalau awak tengok ada orang minta sedekah kat tepi jalan kan. Kemungkinan dia akan potong tangan awak, dia akan jadikan awak kudung, lepas tu dia akan suruh awak minta sedekah kat tepi jalan. Awak nak? Bahaya. Jadi elakkan diri awak daripada dicolek. Jadi jangan duduk sorang-sorang, jangan ambil pemberian orang. Ada orang tu kalau tengok minta sedekah kan, kaki dia kena potong. Tengok tak? Kalau ada kaki kena potong duduk kat tepi jalan minta sedekah, dia diam je. Sebab kalau dia bercakap, dia kena ugut. Kan? Jadi kanak-kanak ni mudah takut. Jadi dia minta lah sedekah. Jadi orang tepi-tepi jalan tu kadang-kadang memang dia ada sindiket. Tahu sindiket? Sindiket yang tangkap orang, colek budak-budak untuk jadi minta sedekah. Ataupun kan dalam badan awak ni ada jantung, ada buah pinggang kan, ada hati. So dia akan operate badan awak, dia akan jual organ dalam. Dia tak potong tangan, dia jual dalam. So kalau jual hati, jantung awak, apa jadi pada kita? Matilah. Bagus. Jadi nak ke? Nak kena colek? Takut kan? Menakutkan kan? Jadi jangan, kena hati-hati. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya dicolek. Okey, dirogol. Dirogol. Hari tu saya dah cerita dah dirogol ni. Macam mana kan? Saya tak naklah cerita macam mana kena rogol, tapi dirogol ni maknanya dia buat sesuatu yang tak baik. Ingat tak saya cakap hari tu? Rogol ni tak semestinya dia rogol kanak-kanak orang perempuan sahaja. Dia ada juga merogol lelaki. Betul tak? Tapi kalau lelaki dia panggil meliwat. Jadi tapi istilah dia adalah merogol. Maknanya apa-apa sahaja orang buat yang tak baik pada diri awak, awak terus report. Kalau sama ada daripada keluarga awak sendiri ataupun kan ada yang membuat sesuatu yang tidak baik pada awak, awak kena beritahu mak atau ayah awak dengan cepat. Jangan awak, kalau orang tu kata, awak jangan beritahu. Jadi itu bahaya. Jadi lama-lama awak jadi sedih. Jadi apa jadi? Awak belajar pun tak pandai nanti. Jadi masa depan awak tu akan musnah. Jadi awak kena elak diri awak daripada dirogol. Faham tidak? Tadi dicolek ni dirogol. Jadi lelaki ke perempuan ke potensi untuk dirogol tu sama banyak. Saya dah ceritakan itu kan sebelum cuti itu kan. Jadi awak jangan bagi tiba-tiba ada orang peluk daripada belakang. Peluk daripada belakang. Jangan bagi. Siapa-siapa pun. Ya. Pakcik awak ke, orang tak dikenali lagi tak boleh. Tiba-tiba kalau ada cikgu awak ke peluk awak yang perempuan ke yang lelaki ke peluk awak daripada belakang. Yang yang sama jantina ke, yang lain jantina ke, cakap cikgu jangan peluk saya. Okey? Jadi kita kena beritahu kita tidak selesa. Tahu? Ya, kena beritahu tu. Jadi hendaklah ni saya kena beritahu supaya kalau apa-apa jadi pada awak, awak cepat beritahu kepada orang yang awak selesa nak bercerita. Kalau awak selesa nak cerita dekat ayah awak cerita kat ayah awak. Tapi kalau awak selesa cerita kat mak awak cerita kat mak awak. Ya. Kalau awak selesa cerita kat cikgu ini, awak cerita kat cikgu ini. Boleh? Jadi jangan pendam. So bila awak pendam, bahaya untuk diri awak sendiri. Okay, itu yang apabila berkenaan dirogol. Yang ini saya dah ceritakan hari tu kan macam mana. Jadi pakaian awak kena jaga. Kemudian awak pun janganlah buat orang macam tu. Awak tiba-tiba awak datang peluk kawan awak. Okay, jadi jangan. Budaklah tu sekarang ni bahaya.
bahaya. Super juga yang hari ni kita belajar ni. Kalau awak berjalan seorang diri, kan? Bahaya. Super juga melayari internet, ya. Awak kadang kenal kod internet ni. Kod Instagram lah contoh kan. Lepas tu ada orang DM awak. Hai, boleh kita jumpa? Saya ada cerita, nak ajar awak sikit ni, matematik ni. Lepas tu awak kata, boleh. Nak belajar ni. Awak pun pergi. Kan? Awak pun pergi belajar dengan orang ni. Kemudian apa jadi? Tiba-tiba dia boleh jadi rogol awak. Awak tengok tak berita baru-baru ni yang ada orang dia pergi kat rumah selebriti terkenal tu, kemudian dia kena rogol kan. Berapa orang dah dia kena berapa orang dah yang buat report polis. Hari ni saya baca surat khabar dia dah ada 5 report. Dah ada 5 report berkenaan rogol orang yang sama. Saya dah terlupa. Lupa baca surat khabar. Jadi mendalah tu kita kena ambil pengajaran. Dah lama tak beli. Dah lama tak beli. Orang baca internet je sekarang. So sekarang ni awak kena tengok, bila awak baca berita tu, awak tengok apa yang boleh jaga diri awak. Jadi maknanya bila melayari internet ni awak kena tengok yang mana kalau katakan kita baca sesuatu yang tidak elok pun kita ambilkan dia sebagai perkara yang elok. Macam contoh dia, okey orang ni kena rogol dengan orang ni. Oh jadi kita kena hati-hati. Semalam ke hari kemarin awak ada nampak, awak dengar berita, kalau awak tengok berita ada budak 4 tahun kena campak daripada atas. Betul tak? Mati. 4 tahun kan? Budak tu 4 tahun, ayah tiri dia campak daripada atas. Tingkat 3 kan? Jadi jatuh daripada atas mati. Sebab apa? Ayah dia nak merogol mak dia. Nampak tak? Jadi tu kena hati-hati. Jadi bila orang jahat ni dia dah ada jahat tu, dia tak boleh fikir dah. Habis dah anak dia pun dia baling je kot tingkap. Mula campak telefon. Tu campak pula orang. Buat awak kan, orang angkat macam tu, baling. Apa jadi? Matilah. Kan? Sedangkan kucing pun kalau kita baling pun boleh mati. Betul tak? Jadi kena hati-hati sebab keselamatan tu awak yang boleh jaga. Sekiranya Bukankah kucing boleh mendarat dengan kaki mereka? Memanglah kucing boleh mendarat dengan kaki, tetapi kalau awak baling manja-manja, kalau awak baling kuat-kuat, jadi janganlah buat enaya pada kucing, tak baik kan. Sebab kucing pun adalah benda hidup. Macam kita juga, kita benda hidup. Okey, cuma kita manusia, dia haiwan. Okay, jangan buat kucing atau anjing macam arnab ke kan. Awak tengok geram, awak duk kepak dia punya kaki. Matilah kucing tu. Okay. Jadi seterusnya kita tengok last sekali. Dan ni cerita pasal rogol. Okay. Kemudian dicabul. Apa beza dicabul dengan rogol? Apa beza? Itu saya dah terang lah itu. Cabul dia kena pegang. Dia bagus. Terlupa. Cabul dia pegang-pegang. Okey, dia pegang bahagian yang tak sepatutnya dia pegang. Contoh, kalau katakan Ryan, ada orang pegang awak punya kemaluan kat depan tu. Jangan bagi. Bebet awak tu, jangan bagi orang pegang. Faham tidak? Kuku awak ke, siapa-siapa ke, barang-barang sulit kita kat depan untuk perempuan, kat bawah untuk lelaki, ataupun tiba-tiba ada orang pegang buntut awak. Awak bagi tidak? Tak. Awak terus cakap, jangan pegang. Awak kena beritahu yang awak tak selesa. Okay? Awak kena beritahu yang awak tak selesa dipegang-pegang supaya orang tu baru tahu, oh dia ni tak nak. Okay? Jadi kena ingat. Okay, jadi seterusnya ini beza cabul dan rogol. Okay, jadi kena jaga diri awak sendirilah. Okay, ini ada latihan
awak type ni gg.gg/selamat3. So nanti link ni saya akan share. Sekejap ya, saya copy. Kemudian saya akan share dalam apa nama ni, chat. Okey, nanti awak cuba buat. Okey, nanti awak dapat dapat tidak? gg.gg/selamat3. So nanti cuba buat. Dan slide ni pun yang tadi saya tunjuk tadi, saya akan bagi dalam WhatsApp. Boleh? Boleh. Okey, jadi untuk hari ni tu je lah sebab kita nak cerita pasal keselamatan. So muka surat 86 dan 87 punya buku teks. Okey. So jadi awak kena jaga diri awak sempena COVID ni. Selain daripada itu, awak kena jaga juga diri daripada orang yang awak kenal atau tidak kenal. Sekiranya apa-apa jadi pada awak, awak terus ya. Macam otak saya macam dah jadi takut dah. Kenapa takut? Cikgu, saya nak pergi ngaji je Okey, pergilah. Kita dah nak habis ni. Okey, nanti cuma buat latihan yang saya bagikan itu. Okey, jadi awak jaga diri. Okey, itu saja untuk kelas pagi ni. Okey, boleh? Okey, Assalamualaikum dan bye. 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 Lifa. Bye.